Alhamdulillahil qail faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa qul innama ana minan nadhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mengukuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tawaduk dan mengakui diri kita benar-benar hamba-Nya. Mudah-mudahan kita akan mencapai kejayaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tajuk khutbah kita pada kali ini ialah pencegahan fahaman Syiah dengan ahli sunnah wal jamaah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, muzakarah khas jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang bersidang pada 5 Mei 1996 membuat keputusan bahawa umat Islam di Malaysia adalah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pada pegangan ahli sunnah wal jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak. Penyebaran selain daripada pengalih ahli sunnah wal jamaah adalah dilarang sama sekali. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, penyelewengan akidah dan pengalaman ajaran Syiah jelas bertentangan dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Antara penyelewengan tersebut adalah seperti berikut. Pertama, mendakwa bahawa Al-Quran yang ada di tangan umat Islam pada hari ini adalah tidak lengkap. Kedua, mendakwa bahawa Jibril alaihissalam tersilap mencapaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya diturunkan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ketiga, menolak sebahagian hadis atau riwayat para sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Abu Hurairah dan lain-lain lagi. Keempat, mengkafirkan sebahagian sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Kelima, menambahkan lafaz dalam kalimah syahadah seperti berikut: asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Aliyan amirul mu'minin haqqan. Keenam, mendakwa para imam mereka bermula daripada Sayyidina Ali sehinggalah imam-imam yang dilantik selepasnya bersifat maksud daripada dosa besar dan dosa kecil seperti mana para anbiya yang bezanya hanyalah mereka tidak diturunkan wahyu. Ketujuh, mereka mengamalkan nikah mut'ah yang seolah-olah menghalalkan perbuatan zina. Kelapan, mencederakan tubuh badan sebagai memperganti peristiwa Karbala pada 10 Muharram. Kesembilan, menjadikan taqiyah yang bermaksud ialah berdusta dan berpura-pura sebagai salah satu rukun iman. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, implikasi daripada penyebaran atau peneluran fahaman yang bercenggah dengan ahli sunnah wal jamaah boleh menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam di negara ini. Syiah menganggap orang-orang Islam dari kalangan ahli sunnah halal darahnya dan harus dibunuh, terutama dengan cara yang tidak diketahui oleh sesiapa pun. Pada hari ini, pendedahan tentang pergolakan di Timur Tengah melibatkan golongan Nusairah, iaitu satu cabang pelan-pelan aliran Syiah, telah mengakibatkan pembunuhan ke atas warga Sunni. Kebencian persengatan golongan Syiah terhadap umat Islam Sunni dipaparkan dalam bentuk pembunuhan hatta terhadap kanak-kanak tanpa sebarang belas kasihan, di mana sejumlah hampir 110,000 nyawa mereka yang tidak berdosa terkorban dalam konflik berdarah hampir 2 tahun di Syria. Bahkan mereka menembak menara-menara masjid, memperolok-olokkan solat umat Islam Sunni, membakar Al-Quran dan mencemarkan masjid. Berdasarkan hakikat ini jugalah seorang tokoh cendekiawan Islam terkenal, Profesor Dr. Syekh Yusuf Al-Qadrawi, dalam komentar terbarunya berkaitan Syiah menegaskan bahawa Syiah adalah golongan yang kafir dan menyesatkan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, langkah mengangkat fahaman Syiah atau fahaman lain yang menyeleweng atau jangkitan supaya masyarakat Islam yang belum terkena jangkitannya mengalih bahaya fahaman-fahaman
kegelapan tersebut dan berusaha sedaya upaya untuk menjauhinya. Justru amat diharapkan muslimin sekalian secara kolektif menepani isu ini secara serius. Antaranya, pertama, kita hendaklah berpegang teguh dengan ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah berdasarkan hujah dan rujukan diiktiraf, bukan sekadar ikut-ikutan. Kedua, mengukuhkan kefahaman terhadap Al-Quran dan Al-Sunnah dari semua aspek termasuk bacaan, hafazan dan pengajaran yang berkaitan, seperti mendalami ilmu-ilmu Islam melalui ulama atau guru-guru bertaulillah yang diiktiraf dan diyakini pengajarannya. Ketiga, meningkatkan kewaspadaan terhadap propaganda atau dieksploitasi dilakukan oleh golongan Syiah yang berselingan di sebalik sentimen kasih dan cintakan Ahlul Bait. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan Ahlul Bait dan menentang kezaliman yang dilakukan terhadap Ahlul Bait. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam usaha memutus penerapahaman Syiah ini, Jabatan Agama Islam Selangor mendapat kerjasama sepenuhnya dari Kementerian Dalam Negeri, Polis Jari Malaysia, Pendaftaran Pertubuhan, Lembaga Penapisan Filem berkaitan kewalan bahan penerbitan, pengeluaran cekera padat atau cekera padat digital, dan Jabatan Immigration. Sebagai penegak seduli yang Maha Mulia, Sultan Selangor selaku Ketua Agama Negeri ini telah menetapkan agar tiada rakyat di negeri Selangor menganut fahaman Syiah yang telah difatwa dan diwatarkan menyeleweng daripada fahaman ahli sunnah wal jamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab persediaannya, maka dialah orang yang beroleh petunjuk, dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab keingkarannya, maka merekalah orang-orang yang merugi. Suratul A'raf ayat 178. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.